Kita mulakan dengan pengenalan emotional intelligence. Menurut Wikipedia Bahasa Melayu, emotional intelligence ini adalah kemampuan individu untuk mengenali emosi mereka sendiri dan perasaan orang lain, membezakan antara perasaan yang berbeza dan melabelkannya dengan betul, menggunakan maklumat emosi untuk membimbing pemikiran dan tingkah laku, dan menyesuaikan emosi untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Emotional intelligence ini juga dikenali sebagai EQ, dan istilah EQ ini mula diperkenalkan oleh dua ahli psikologi, iaitu Peter Salovey dan John Mayer. Kemudian tarifan EQ dikembangkan oleh Daniel Goleman dengan menggunakan model Salovey dan Mayer untuk melihat bagaimana EQ berkaitan dengan cara hidup bekerja melalui buku tersohornya, iaitu Emotional Intelligence. Menurut Salovey dan Mayer pada tahun 1990, EQ didefinisikan sebagai keupayaan untuk mengawal perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain, membezakan antara mereka, serta menggunakan maklumat tersebut untuk memimpin tindakan dan pemikiran seseorang tersebut. Manakala sejarah bagi intelligence testing pula ianya diasaskan oleh Alfred Binet 1857 sehingga 1911, yang telah membangunkan ujian pertama yang menyerupai ujian kecerdasan moden. Binet merancang satu siri soalan yang bertujuan untuk membezakan kanak-kanak yang mungkin mempunyai ketidakupayaan pembelajaran dan memerlukan bantuan khas, yang menurutnya anak-anak usia yang berbeza boleh menjawab dengan betul. Selain daripada Alfred Binet, seorang warga negara Amerika Serikat yang bernama Lewis Madison Thurman 1877 hingga 1956, yang merupakan seorang profesor psikologi kognitif di Stanford University, telah membangunkan semula ujian Binet untuk kegunaan di Amerika Serikat. Thurman mengemas kini ujian dengan banyak cara, paling ketara dengan membuat versi yang boleh digunakan untuk orang dewasa. Pada tahun 1930, seorang lagi psikologi Amerika, David Wechsler 1896 hingga 1981 memperluaskan idea menilai kecerdasan dewasa menggunakan ujian bertulis. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Madam Jusiah, pensyarah subjek ini. Nama saya Winnie Anak Midan dengan nombor matriks BP 20110206 akan membentangkan bahagian konsep kecerdasan emosi. Konsep kecerdasan emosi ini dia diawali oleh karya Darwin, di mana dia menjelaskan tentang kepentingan ekspresi emosi untuk kelangsungan hidup. Pada sekitar tahun 1900, definisi kecerdasan ini awalnya menekankan aspek kognitif seperti ingatan dan juga penyelesaian kepada sesuatu masalah. Namun setelah dilakukan beberapa penyelidikan dan juga banyak juga penyelidik dalam bidang ini, mereka menyatakan bahawa kecerdasan ini bukannya aspek kognitif. Ahli psikologi John Mayer dan juga Peter Salovey, mereka berdua ini telah mencipta satu konsep kecerdasan emosi, di mana mereka telah berpendapat bahawa emosi adalah dalaman peristiwa yang mengatur segala tindak balas fisiologi, kognitif dan juga kesedaran kita. Menurut Brian Stock pada tahun 2007, kecerdasan emosi ini dia merupakan keupayaan untuk memperoleh dan juga bagaimana kita menggunakan pengetahuan tersebut untuk yang diperolehi daripada emosi kita sendiri dan juga emosi orang di sekitar kita. Seterusnya, ujian IQ yang kini telah digunakan pakai untuk pelbagai tujuan seperti pemilihan, diagnosis dan penilaian kepada semua masyarakat, di mana ujian ini dia merupakan satu penilaian kepada prestasi individu yang paling efektif di mana sahaja, seperti di sekolah ataupun di tempat kita bekerja. Terdapat juga segelintir orang yang berpendapat bahawa kecerdasan ini dia lebih mendorong kepada seseorang individu untuk mempunyai peluang dalam mempelajari sesuatu kepakaran dan juga untuk mendapatkan maklumat untuk sesuatu situasi.
Kebanyakan juga orang berpendapat bahawa pembelajaran yang berkesan di sebuah sekolah ini dia bergantung juga kepada bagaimana sifat pribadi pelajar tersebut. Contohnya bagaimana dia menunjukkan dia punya kegigihan, minat di sekolah dan kesediaan pelajar itu untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dengan adanya banyak sokongan seperti ini, sudah pastinya pencapaian akademik mereka dapat dipertingkatkan kerana mereka memperolehi sokongan daripada rakan mereka, daripada keluarga dan juga guru, di mana faktor ini adalah sangat penting kerana ia mempengaruhi emosi pelajar tersebut. Jika kita melihat pula kepada konteks emosi, emosi ini dia terlibat dalam semua perkara yang dilakukan kita dalam keseharian kita. Sama ada dalam tindakan kita, keputusan dan juga sesuatu penghakiman yang dibuat. Seperti yang dikatakan, mereka yang dianggap pandai bakal secara emosional akan mengenali perkara ini dan akan menggunakan pemikiran mereka tersebut untuk mengawal emosi mereka sendiri. Konsep emotional intelligence ini dia telah menjadi satu cabang ilmu yang sangat penting untuk manusia memperoleh ilmu pengetahuan dan kemahiran serta mengasah kebolehan kita sama di berbagai tempat, terutamanya seperti di sekolah, di tempat kerja dan juga kehidupan peribadi kita. Terdapat juga kajian lampau yang dilakukan yang menyatakan bahawa kecerdasan emosi ini dia sememangnya memainkan peranan yang sangat besar, terutamanya dalam prestasi kerja, memotivasikan, dalam membuat keputusan, pengurusan serta adanya kemahiran kepimpinan yang efisien. Ianya bukan sekadar berupaya untuk memenuhi setiap keperluan manusia, tetapi juga menjadikan kita semua ini dia lebih cekap untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dapat disimpulkan dalam satu pernyataan bahawa kecerdasan emosi ini menggambarkan tentang kapasiti, kemahiran atau kemampuan yang dirasakan diri sendiri untuk mengenal pasti, menilai dan juga kawalan emosi kendiri seseorang manusia. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan yang seterusnya kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan mengenai stereotip jantina yang berkaitan dengan kecerdasan emosi pada kanak-kanak. Dalam kecerdasan emosi ini kita melihat bahwa kajian banyak dilakukan untuk mengetahui sama ada kecerdasan emosi ini wujud dalam perbezaan jantina. Dalam sebuah kajian yang telah dilakukan oleh Frank Taylor yang melakukan analisis kandungan dan stereotip jantina dalam buku kanak-kanak, beliau mencadangkan sebuah latihan di mana pelajar menggunakan analisis kandungan untuk mengungkap stereotip terhadap jantina yang tersirat dalam buku-buku populer seperti yang ditulis oleh Dr. Seuss. Taylor memberi tugasan kepada pelajar dalam kumpulan kecil untuk meneliti teks, simbol, watak, penggunaan warna dan tema utama dalam setiap buku. Matlamat utama kajian ini adalah untuk menunjukkan message budaya mengenai jantina yang disertakan dalam buku kanak-kanak. Dan pada akhir kajian yang dilakukan, beliau menunjukkan bahawa dalam buku kanak-kanak seiring masa berlalu tidak menunjukkan banyak mengenai perbezaan jantina yang boleh menimbulkan kecerdasan emosi. Dalam kajian lain pula yang dilakukan mengatakan bahawa penyelidikan semasa telah menyokong peranan kecerdasan emosi yang dirasakan sebagai sebuah aspek penting dalam kesejahteraan dan mengatasi sepanjang hayat. Dan kajian yang dilakukan terhadap kanak-kanak yang berusia 12 hingga 15 tahun yang menempati 18 institusi pendidikan yang berbeza di Andalusia, Spanyol, dan tujuannya adalah untuk menganalisis hubungan antara perubahan yang dirasakan pada kecerdasan emosi dan perubahan simptom kemurungan semasa pertengahan remaja dengan fokus kepada perbezaan jantina, di mana kajian dijalankan sepanjang 2 tahun yang mengandungi 3 penilaian yang diasingkan kepada 1 tahun di mana kajian itu dilakukan. Dan kajian ini menunjukkan bahwa kanak-kanak perempuan lebih cenderung untuk mengalami gejala kemurungan jika dibandingkan dengan lelaki kerana mempunyai kecerdasan emosi yang berbeza dengan kanak-kanak lelaki. Dan untuk melihat sejauh mana stereotip terhadap jantina dalam kecerdasan emosi dalam konteks kanak-kanak ini akan mempengaruhi juga dalam diri orang yang lebih dewasa dan akan turut diterangkan oleh rakan saya sebentar lagi. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Halo, seterusnya saya akan menerangkan bagian stereotip jantina berkaitan kecerdasan emosi dalam kalangan orang dewasa.
Namun sebelum itu saya akan menceritakan serba sedikit apa yang mempengaruhi emotional intelligence kedua jantina ini. Ia semua bermula daripada satu titik permulaan, yaitu semasa proses pembesaran lelaki dan perempuan, yaitu perkembangan kecerdasan emosi terbahagi kepada dua, yaitu fluid intelligence dan crystallized intelligence. Fluid intelligence merupakan keupayaan untuk belajar perkara baharu dan menyelesaikan novel masalah tanpa mengira pengetahuan sebelumnya, pendidikan atau manakala crystallized intelligence adalah berkenaan kumpulan informasi, pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari dan digunakan dalam menyelesaikan suatu perkara. Kedua-dua jenis perkembangan emosi ini adalah amat penting dalam mempengaruhi pembesaran seorang kanak-kanak tersebut sehingga mereka melonjak dewasa. Seterusnya, kanak-kanak akan melewati fasa pembelajaran dan salah satu fasa pembelajaran tersebut adalah observational learning, yaitu pembelajaran secara pemerhatian. Semasa pembelajaran pemerhatian, kanak-kanak akan menerima segala input daripada persekitaran mereka. Mereka juga akan membuatkan imitasi terhadap perkara yang mereka lihat. Bak kata pepatah, what monkey see, monkey do, merupakan salah satu konsep yang terdapat observational learning. Di sini saya melampirkan satu contoh yang dilakukan oleh Albert Bandura, yaitu Bobo Doll Study. Berikut di sini adalah pengkaji ingin melihat bagaimana kanak-kanak tersebut belajar secara melihat kepada persekitaran mereka. Sebagai contoh, di sebuah bilik disediakan satu patung, yaitu Bobo Doll, dan satu subjek akan melakukan initiation untuk memukul patung tersebut, dan ia diperhatikan oleh seorang kanak-kanak. Dan setelah itu mereka membiarkan kanak-kanak tersebut bersama Bobo Doll tersebut, dan mereka mendapati bahwa kanak-kanak tersebut mengikuti tindakan yang dilakukan oleh pengkaji yang pertama tersebut, yaitu memukul Bobo Doll. Di sini saya dapat simpulkan bahwa kanak-kanak tersebut telah mengalami proses observational learning. Stereotype yaitu penekanan ciri maskulin dan feminin pada lelaki dan perempuan semasa mereka membesar. Dan kanak-kanak ini dididik dengan bagaimana seharusnya seorang lelaki dan perempuan itu harus berkelakuan. Kesannya, ia akan menyebabkan membentuknya informasi kumulatif, yaitu crystallized intelligence yang akan mereka bawa sehingga dewasa. Jika kita lihat, ini adalah satu perkaitan yang kuat antara observational learning dan stereotype. Pada konsepnya yaitu pembelajaran pemerhatian. Pemerhatian ini boleh dilihat daripada penglihatan dan pendengaran seorang kanak-kanak. Dan seperti stereotype, mereka ditekankan dengan ciri-ciri maskulin dan feminin. Dan hal ini merupakan observational learning daripada pendengaran dan penglihatan mereka. Kajian lepas mengenai emosi dan emotional intelligence memberikan idea yang jelas mengenai perbezaan yang amat ketara antara lelaki dan wanita dalam aspek yang berkaitan dengan dunia emosi. Dimensi emosi manusia secara tradisionalnya dikaitkan dengan tahap yang lebih besar dengan jantina wanita, yaitu mereka mengalami emosi positif dan negatif lebih intensif daripada jantina lelaki. Hasil daripada pengumpulan data ini sebenarnya telah memberikan sokongan terhadap stereotip yang masih ada bahawa jantina lebih beremosi. Menurut pendapat tokoh Baron pada tahun 2005, mentakrifkan bahawa emotional intelligence sebagai keratan rentas kecekapan emosi dan sosial yang paling menurut dapatan penyelidik iaitu Baron pada tahun 2005 telah mentakrifkan bahawa emotional intelligence sebagai keratan rentas kecekapan emosi dan sosial yang saling berkaitan, kemahiran dan facilitator yang menentukan seberapa berkesannya kita memahami dan meluahkan perasaan, memahami orang lain dan berhubungan dengan mereka dan memenuhi tuntutan harian. Baron juga menekankan bahawa kecekapan dan kemahiran ini adalah boleh diajar dan dipelajari. Secara keseluruhannya, stereotip jantina berkaitan kecerdasan emosi dalam kalangan orang dewasa adalah wujud. Daripada data-data tersebut, dapat disimpulkan keputusannya menyatakan bahawa wanita lebih mempunyai tahap kawalan kecerdasan emosi yang lebih baik daripada lelaki. Oleh itu, ditekankan bahawa crystallized intelligence menunjukkan bahawa kanak-kanak akan menyerap dan mengumpulkan segala informasi di sekeliling mereka. Dan hal ini dibawa sehingga mereka dewasa. Sekiranya persekitaran mereka adalah baik, maka baiklah juga penerapan dan pembentukan stereotip dalam diri mereka. Sekian, terima kasih.
Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Saya Nornila Nafisa binti Muhammad Munir, BP 20110326. Baiklah, sekarang saya akan menyambung pembentangan kali ini dengan bahagian saya sendiri, iaitu bagaimana stereotip dapat terbentuk dan boleh berkembang. Baiklah, apa yang boleh dikatakan di sini, stereotip adalah merujuk kepada suatu gambaran yang tertentu dalam minda seseorang tentang manusia dan peristiwa yang berlaku, seperti mana yang telah diinterpretasikan oleh Cameron dan Coates pada tahun 1998. Beliau mengatakan bahawa stereotip merupakan sebagai suatu sifat yang biasa diamalkan oleh mana-mana kumpulan tertentu dalam kepribadian seseorang, iaitu melalui personaliti seseorang individu itu ataupun perlakuan, tingkah laku, behavior seseorang individu tersebut, atau juga ia boleh dikatakan adalah bersifat am yang dapat dijelaskan kepada satu kumpulan minoriti yang menganggap masyarakat sebagai suatu subordinat. Mengenai bagaimana stereotip ini mampu terbentuk, banyak kajian telah menyatakan sebenarnya ia dapat dilihat pada keadaan dan situasi orang lain yang telah pun terbentuk secara automatiknya, dan dalam banyak keadaan situasi tersebut ianya sudah pasti berasal daripada stereotip yang sudah ada pada diri seseorang itu. Stereotip yang dapat dihidupkan serta dikembangkan ini adalah apabila maklumat sasaran yang diterima sesuai dengan isi kandungan stereotip tersebut. Pengaktifan ataupun perkembangan stereotip telah banyak dikaitkan dengan korelasi saraf, iaitu termasuk amigdala, cortex prefrontal, cingulate posterior dan cortex temporal anterior. Boleh juga dikatakan ketika mana stereotip ini berkembang, stereotip ini akan menjadi lebih tahan lama. Lebih tahan lama bermaksud ianya tahan dengan lasak dan teguh. Stereotip ini seperti mana yang dapat diklasifikasikan, iaitu seiring bertembungnya usia seseorang itu adalah tanpa mengira jantina lelaki maupun perempuan. Itu saja pembentangan pada bahagian saya dan akan disambung pada ahli kumpulan pembentangan saya yang seterusnya. Terima kasih. Kita pergi ke bahagian yang paling terakhir, iaitu kesimpulan untuk tugasan ini. Kesimpulannya untuk laporan yang bertajuk Do Gender Different Axis in Emotional Intelligence ini, kami menerangkan bahawa maksud emotional intelligence yang bermaksud kemampuan individu untuk mengenali emosi mereka sendiri dan perasaan orang lain, membezakan antara perasaan yang berbeza dan melabelkannya dengan betul, menggunakan maklumat emosi untuk membimbing pemikiran dan tingkah laku, dan menyesuaikan emosi untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran. Serta kami juga menerangkan sejarah latar belakang intelligence test. Selain itu, kami telah mengkaji dan merumuskan tentang beberapa topik yang berkaitan, iaitu konsep emotional intelligence, gender stereotype relate to emotional intelligence in children and adult, dan how stereotype form and develop. Dan laporan ini sesuai untuk digunakan sebagai bahan rujukan untuk memahami dan mempelajari mengenai emotional intelligence. Sekian, terima kasih.